Biologi tingkatan 4 adalah pembahagian sel. So, dalam 6.1 kita akan membincangkan mengenai apa? 6.1 kita nak membincangkan mengenai apakah yang dimasukkan sebagai pembahagian sel. Okey, so pembahagian sel ni kita boleh pecahkan kepada dua peringkat. Pertama adalah karyokinesis, ni salah eja, iaitu pembahagian nukleus. Kedua adalah sitokinesis, pun salah eja, ini adalah pembahagian sitoplasma. Kemudian dalam pembahagian sel ini, ia melibatkan struktur yang paling penting, iaitu adalah kromosom. So kromosom ni kita akan bincangkan ciri-ciri kromosom, iaitu apakah yang dimaksudkan sebagai haploid, diploid, kromatin, kromosom homolog, typo, dan apakah itu kromosom paternal dan juga kromosom maternal. So kita teruskan pembahagian sel. So pembahagian sel ini kalau ikut peringkat, kita ada dua peringkat. Okey, pertama adalah karyokinesis. Nak bayangkan asalnya ini adalah sel. Okey, sel yang asal. Kemudian memula, karyokinesis berlaku. Karyokinesis berlaku menyebabkan sel itu ada dua nukleus. Kemudian fasa yang kedua adalah sitokinesis. Telah selesai fasa karyokinesis, ataupun pembahagian nukleus, sel akan membahagi, sitoplasma sel akan membahagi, dan kita dapatlah secara amnya dua sel. So bayangkan ini adalah sel induk, ini adalah sel anak. So senang kata, untuk menghasilkan sel anak, memula apa yang akan membahagi? Yang membahagi terlebih dulu adalah nukleus. So nukleus ni akan membahagi. Kemudian setelah selesai nukleus membahagi, sitokinesis berlaku, iaitu sitoplasma membahagi. Sitokinesis. So ni dah settle. Kemudian dalam pembahagian sel ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada dua jenis tau. Pertama, sel kita boleh pecahkan kepada sel soma. Satu lagi adalah sel gamet. Ini adalah jenis sel. Kalau kita kata pembahagian sel ada dua jenis pembahagian sel. Pertama adalah mitosis, kedua adalah meiosis. Apakah itu sel soma? Sel soma adalah semua sel daripada badan kita kecuali sel gamet. Maksudnya kecuali semua sel badan kecuali gamet. Dan sel soma ini terhasil melalui pembahagian sel jenis apa? Pembahagian sel jenis mitosis. Disebabkan sel soma ini menjalani mitosis, sel yang terhasil adalah diploid. Biasanya diploid kita guna simbol 2N. Kemudian, apakah itu sel gamet? Sel gamet adalah sel pembiakan. Ini paling senang. Sel pembiakan. So senang kata, semua sel dalam badan kita adalah sel soma kecuali sperma dan ovum. Kemudian uniknya sikit, bezanya sikit, sel tahu typo. Sel gamet ini terhasil melalui proses meiosis. Disebabkan sel ini terhasil melalui proses meiosis, sel ini mempunyai bilangan kromosom yang separuh, yang kita kenali dia sebagai haploid. Haploid ni kita guna konsep N. Ini adalah dalam buku teks awak tau. So saya ulang lagi sekali tau. Jenis sel ada dua. Satu adalah sel soma, satu adalah sel gamet. Sel soma terhasil melalui proses mitosis. Apakah itu mitosis? Mitosis adalah proses yang menghasilkan, proses pembahagian sel yang menghasilkan dua sel anak, dan setiap sel anak bilangan kromosomnya adalah diploid. Diploid ni biasa kita guna simbol 2N. Apakah yang dimasukkan sebagai kromosom diploid? Sel itu mengandungi dua set kromosom. 2N. So contohnya manusia. Kalau manusia, sel kita yang diploid adalah 46.
Kalaulah gamet ini adalah sel pembiakan yang terhasil melalui proses meiosis. Disebabkan ia terhasil melalui proses meiosis, bilangan kromosom yang terhasil adalah separuh. Ataupun kita kata, sel sperma atau ovum mengandungi hanya satu set kromosom. Iaitu adalah 23. So, senang kata ini adalah 23 jika ia mengalami meiosis. Bilangan kromosom akan jadi separuh, iaitu adalah 23. Tetapi jika mengalami mitosis, bilangan kromosom tetap sama, iaitu adalah 46. So, bilangan kromosom yang sama dengan induk. Ini bayangkan ini induk. Ini kita kenali dia sebagai diploid, which is kita pakai 2N. Yang ini kita kenali dia sebagai haploid. Okey, iaitu adalah N. Okey, so kita teruskan. Okay, now tadi kita dah bagi tahu, kita dah explain pembahagian sel ni terbahagi kepada dua peringkat, iaitu satu adalah karyokinesis, kedua adalah sitokinesis. So maksudnya pembahagian nukleus mesti berlaku dulu. Okey, kemudian barulah pembahagian sitoplasma ni tak betul sangat, ni kurang tepat. So saya potong ya. Okey, now pembahagian sel. Okey, karyokinesis. Okey, senang kata macam ni. Peringkat ada dua. Satu adalah karyokinesis, satu adalah sitokinesis. Jika kita kata jenis pembahagian sel, kita kata mitosis dan juga meiosis. Okey, mitosis menghasilkan gamet. Bilangan kromosomnya adalah separuh. Kita pakai simbol N. Meiosis menghasilkan semua sel yang ada dalam badan kita dan hasilkan kromosom yang sama dengan induk, which is kita kenali sebagai 2N atau diploid. Okay, now sitokinesis. Sebelum saya lupa, sitokinesis adalah pembahagian sitoplasma. Now, pembahagian sitoplasma untuk tumbuhan dan untuk haiwan adalah berbeza. Kalaulah untuk haiwan, okay, dia senang tahu. Kita nak bayangkan nukleus dah membahagi. Okay, so sekarang kalau nak menghasilkan dua jenis sel, so sitoplasma di tengah ni akan mencerut. Disebabkan dia mencerut di tengah, kita kenali dia sebagai pencerutan. Ini untuk haiwan. Jika untuk tumbuhan dia melibatkan pembentukan plate. Okay, so ini adalah tumbuhan. So ada tumbuh plate di tengah. Plate. Okey, so ini adalah, bayangkan ini adalah sel tumbuhan. Okey, so bezanya kalau sitokinesis untuk tumbuhan pembentukan plate di tengah. Kalau kan untuk haiwan, sitokinesisnya adalah membran mencurut, sama juga persamaannya, dua-dua berlaku di tengah. Alright, so kita teruskan. Now, dalam tajuk ni kita akan fokus kepada kromosom. Kenapa di dalam nukleus ada kromosom? Kromosom ini yang menentukan sel itu menjadi diploid ataupun haploid. So sebelum tu, okay, kromosom ini jika dia dalam bentuk berbenang yang begini, kita kenali dia sebagai kromatin. So kromatin adalah kromosom tetapi dalam bentuk berbenang halus. Okay, now kromosom homolog. Homo stand for sama, pasangan yang sama. Cuma satu ni pasangan yang sama, satu set dari paternal, iaitu adalah induk jantan ataupun ayah. Satu set lagi adalah daripada maternal. Okay, so ini kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Yang tadi kita bagi tahu, katakanlah biru ni daripada paternal, merah adalah daripada maternal. So apakah itu kromosom homolog? Kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang sama, di mana pasangan kromosom ini dapat set kromosom daripada ayah paternal dan satu lagi daripada maternal. Kalau kromosom ini kita panggil dia sebagai haploid. Haploid adalah kromosom yang tiada pasangan. Kalau diploid, kromosom ni ada pasangan. Okey, ini adalah contoh diploid. Satu dapat daripada maternal. Okey, ni adalah maternal. Satu lagi dapat daripada ayah lah, paternal, papa kan. Okey.
Right, so kita teruskan. So ini, tengok ya. Kalau manusia, semua sel dalam badan kita, kecuali sperma dan ovum, bilangan kromosom dalam setiap sel adalah 46. Okey, kecuali sperma dan ovum, iaitu 23. So, nampak tak separuh? Kalau separuh ni kita kenali dia sebagai N ataupun haploid. Kalau dia dapat 2 set kromosom daripada paternal dan maternal, kita kenali sebagai diploid. Ni adalah set kromosom homolog. Okey. Ni adalah sel yang diploid. Ni kita kata kromosom ini disusun mengikut saiz. Nampak tak? Ni paling panjang, tinggi dengan tinggi. Ni rendah, pendek dengan pendek. So ini pasangan kromosom yang sama. Satu set daripada ayah, satu set daripada ibu. So kita terus buat latihan 6.1 muka surat 100 dalam buku teks. Apakah yang dimasukkan sebagai karyokinesis? Kita dah tahu. Karyokinesis maksudnya pembahagian nukleus. Kalau sitokinesis adalah pembahagian sitoplasma. Kromatin, kromosom dalam bentuk berbenang. Kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang sama. So ini adalah jawapannya. Okey, ramalkan apakah yang berlaku sekiranya sel dalam organ pembiakan tidak menghasilkan sel yang haploid. Bayangkan bilangan sperma tu bukan haploid. Katakanlah nak bayangkan sperma bilangan kromosomnya adalah 46. Ovum bilangan kromosom adalah 46. Jika proses persenyawaan akan menghasilkan bilangan kromosom 96. Bila dia 96, ini kita panggil dia tidak, ini bukan diploid. Okey, so zygote yang terhasil tidak normal. Bilangannya tidak normal. Okey, so tengok zuriat yang dihasilkan punya 92 kromosom, iaitu 2 kali ganda daripada set kromosom induknya. Jika ini berlaku, zygote ni akan gugur tau. Merosot ni maksudnya dia akan gugur. Okey, so apakah yang dimasukkan sebagai sitokinesis, kromatin, karyokinesis? Saya rasa tak ada masalah, kita dah bincang tadi. So itu saja. Terima kasih atas segala salah dan silap. Thank you.